Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi PDPR Pendidikan Islam tahun 6 pada minggu yang ke-25. Untuk hari ini hari Khamis 5/8 2021. Hari Khamis 5/8 2021. Jadi kamu boleh tulis tarikh dan hari berserta nama kamu di ruang atas ni. Okey, baik, kita akan buat dua muka surat modul yang telah diedarkan kepada kamu baru-baru ni, yang boleh kamu tengok di depan ni lah. Boleh kamu tengok di depan ni sepintas lalu. Okey, ini yang muka surat pertama berkenaan dengan bidang ulum, iaitu bahagian akidah, sifat Allah Al-Hasib. Okey. Okey, seterusnya bidang jawi untuk muka surat yang kedua, bidang jawi. Okey, baik. Okey, bidang jawi yang seperti kamu nampak di sinilah. Berkenaan dengan kesenian Islam, iaitu bentuk binaan masjid. Okey, sekejap lagi kita akan tengoklah satu persatu. Okey, baik. Kita tengok dulu macam mana nak buat muka surat yang pertama ni. Apa yang dia suruh? Kelaskan mengikut kategori. Okey, dia bagi pilihan jawapan kat kamu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kena kelaskan. Nak letak belah mana? Okey, kalau belah kanan ni, kesan beriman dengan Al-Hasib. Yang kiri pula akibat tidak beriman dengan Al-Hasib. Okey, yang kiri ialah akibat. Kata kunci dia ialah akibat. Yang kanan kesan. Okey, macam mana kita nak tahu nak letak kanan, iaitu kesan, ataupun kiri, iaitu akibat? Okey, kesan ni ialah perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bagus. Manakala akibat pula ialah perkara-perkara yang negatif yang berlaku pada diri kita sekiranya tidak beriman dengan Al-Hasib. Okey. Sekali lagi, kesan, iaitu kotak belah kanan ni, ialah perkara-perkara yang baik, yang bagus, yang positif, yang berlaku ke atas diri kita, dipanggil sebagai kesan beriman dengan Al-Hasib. Dan yang kiri ni ialah akibat. Akibat ni ialah perkara-perkara yang negatif. Okey. Akibat tidak beriman dengan Al-Hasib. Okey, kita akan tengok kesan ni. Kita nak tengok kat mana? Kita akan tengok di buku teks. Buku teks, muka surat 90. Buku teks, muka surat 90. Macam kamu nampak di skrin handset ataupun tablet ataupun laptop kamu ni lah. Okey, baik. Zoom sikit. Kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Okey. Seperti yang dikatakan tadi, kesan ni ialah kesan lah, apa yang berlaku, perkara-perkara positif apa yang berlaku ke atas diri kita sebagai seorang Islam apabila kita meyakini nama Allah Al-Hasib. Al-Hasib ni apa maksudnya? Al-Hasib ni ialah maha menghitung. Okey. Okey, kita tengok dulu sepintas lalu. Kita pernah tengok dah tajuk ni, tapi kita dah cuma tengok bahagian pengertian dan juga dalil sahaja. Okey, hari ini merupakan sambungan lah. Okey, Al-Hasib bererti Allah maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada yang baik ataupun tidak baik,
pada setiap masa dan tempat. Maha menghitung ni maksudnya mengira lah. Mengira. Kira lah, kira. Allah kira yang baik pun Allah kira, yang buruk pun Allah kira. Sebab apa? Sebab salah satu nama Allah ialah Al-Hasib. Yang kita duk nasyid Asmaul Husna tu, dalam Asmaul Husna tu ada Al-Hasib, iaitu Maha menghitung. Okey, baik. Itu berkenaan dengan pengertian Al-Hasib lah. Sekejap lagi mungkin ada yang dah terlupa sebab lama dah kita masuk tajuk ni kan. Okey. Maksudnya Al-Hasib ni Maha menghitung. Allah Maha menghitung perbuatan kita di dunia ni, sama ada baik ataupun perbuatan yang buruk. Okey, baik. Bila kita yakin bahawa Allah itu dia duk kira, dia duk hitung amalan kita, apa yang berlaku ke atas diri kita bila kita yakin. Kata Allah nampak, Allah kira segala yang kita buat. Nombor satu, kita akan membanyakkan amalan. Banyakkan amalan yang baik lah. Amalan baik. Okey, yang kedua, bersegera melakukan amalan kebaikan. Kita bersegera untuk buat perkara-perkara yang baik bila kita yakin bahawa Allah akan kira apa yang kita buat tu. Yang ketiga ialah menghargai masa dengan melakukan perkara yang berfaedah. Okey, kita akan buat perkara-perkara yang berfaedah bila kita tahu kata Allah nak kira apa yang kita buat tu. Yang keempat ialah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Jadi nak buat maksiat pun teringat kata Allah akan kira nanti. Jadi dia tinggalkan maksiat lah. Okey, yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Apa sahaja yang kita dapat, percuma ke, kita beli sendiri ke, itu semua pemberian Allah. Jadi wajib ke atas kita untuk bersyukur. Bersyukur ni bukan kata duduk. Salah satu caranya memanglah kita ucapkan Alhamdulillah. Lagi macam mana lagi cara bersyukur? Kita akan menggunakan segala pemberian, segala nikmat Allah tu dengan baik. Okey, itu salah satu lagi cara untuk bersyukur. Dan yang keenam, hidup disayangi Allah. Hidup kita ni Allah sayanglah. Bila kita yakin bahawa Allah ni mengira-ngira apa, menghitung apa pun perbuatan kita, bukan saja yang baik tapi juga yang tidak baik. Okey, baik, kita tengok balik di modul. Jadi kita akan isikan yang sebelah kanan ialah kesan, yang sebelah kiri ialah akibat. Sekali lagi, kesan ialah perkara-perkara yang baik, yang positif. Manakala akibat pula ialah perkara-perkara yang negatif, yang tidak elok. Okey, baik. Kita tengok dulu di atas ni pilihan jawapan nombor 1 ni. Dia kata apa? Sini ya. Ni ya. Nombor 1, takut untuk melakukan maksiat. Takut untuk melakukan maksiat. Itu baik ke tidak baik? Okey, kalau kamu kata baik, kamu bubuhlah sebelah kanan, kotak kanan ni. Okey. Baiklah, baguslah bila takut untuk melakukan maksiat, jadi buh di belah kanan. Okey, yang kedua, bawah ni, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Adakah satu perkara yang positif ataupun negatif? Kalau positif, ya, kalau baik, kamu buh belah kanan. Kalau tidak baik, kamu buh belah kiri, iaitu akibat. Okey, yang ketiga, hidup sentiasa berdisiplin. Hidup sentiasa berdisiplin. Berdisiplin ni apa? Berdisiplin ni ialah mematuhi peraturan, sembahyang ikut waktu dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai berdisiplin. Kalau kata sembahyang subuh tengah hari dah, itu tidak berdisiplin lah. Okey, baik. Yang keempat atas ni,
malas untuk melaksanakan ibadah. Dia menjadi malah. Dia malah untuk melakukan ibadah. Itu akibat kau kesan. Kalau perkara tu baik, kesan lah belah kanan ni. Kalau perkara yang tidak baik, akibat yang belah kiri ni. Okey, malas untuk melaksanakan ibadah. Seterusnya, suka mengumpat dan menyebarkan fitnah. Suka mengumpat mengatakan orang dan menyebarkan fitnah. Itu baik ke tidak baik? Dan yang terakhir, sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia sentiasa berhati-hatilah sebelum dia melakukan sesuatu. Okey, baik. Itu untuk muka surat yang pertama. Kita pergi kepada muka surat yang kedua, latihan untuk hari ini. Berkenaan dengan bidang jawi, kamu boleh tulis tarikh. Tarikh hari ini 5 hari bulan, hari Khamis, dan juga nama di ruang ni. Okey, berkenaan dengan apa ni? Kesenian Islam. Kamu boleh buka buku teks muka surat 58. 58. Okey, macam ada di skrin ni. Buku teks muka surat ni lah. 58. Ada gambar kubah masjid ni. Okey, kita akan baca lagi. Sebab soalan tu dia membincangkan bahagian binaan kubah masjid. Okey, sebelum tu mungkin ada di antara kita yang tak tahu apa itu kubah. Kubah ialah yang atas tu lah, yang di masjid tu, bumbung tu, yang ada bentuk bulat dan sebagainya, itu dipanggil kubah. Okey, baik. Apa soalan ni minta? Lengkapkan peta pokok berkaitan kubah di bawah. Okey, dia bagi ni, dia dalam kotak ni dia bagi pilihan jawapan. Ada berapa? 3, 5, 8. 8 semua. Jadi kamu kena letak 4 belah sini, 4 belah sini. Iaitu apa dia ni? Okey, yang belah kanan ni ialah reka bentuk kubah. Reka bentuk dia lah, bentuk dia. Bulat ke, bujang ke, apakah, itu dipanggil reka bentuk. Manakala sebelah kiri ni ialah berkenaan dengan bahan binaan. Iaitu benda-benda apa yang diguna untuk buat kubah tu. Tu letak belah kiri. Belah kanan reka bentuk. Okey, baik. Kita baca dulu satu persatu. Sini. Okey, kotak ni. Kamu boleh tulis Rumi di bawah ni. Boleh tulis Rumi. Kecil-kecil di bawah ni supaya senang lah untuk kamu tengok sekali lagi. Okey, ini separuh sfera. Separuh sfera. S-F-E-R-A. Sfera. Separuh sfera. Okey. Dia berkenaan dengan bentuk lah. Sfera ni. Bentuk dia lebih kurang bentuk bulat. Itu kita panggil sebagai sfera. Separuh sfera. Okey, ini bulat. B-U-B L-A-T lat. Okey, kamu boleh tulis di bawah ni. Bulat. Okey, seterusnya ini. Sini alloy. Alloy. A-L-O-I. Macam kamu belajar dalam sains tu lah. Okey. Okey, yang sini pula konkrit. Konkrit. Okey, konkrit ni semen lah. Macam dinding rumah tu. Kita panggil konkrit. Okey, ini piring. 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 Okey, ini pula aluminium. Aluminium. Okey. Yang sini batu bata. Batu bata. Dan yang ini bintang. Bintang. Okey, adakah bintang ni bentuk ataupun benda yang digunakan untuk buat kubah? Okey, baik. Kalau kamu kata
perkara tu bentuk. Contohnya yang tadi apa? Bulat. Bulat mestilah bentuk, takkan bahan pula. Okey, bulat ialah bentuk. Bentuk kamu letak belah kanan. Kalau bahan, kamu letak belah kiri. Okey, apa contoh bahan tadi? Sini. Batu bata. Batu bata ni bahan lah. Kamu letak belah kiri. Okey. Kita baca di buku teks sepintah lalu berkenaan dengan kubah masjid di Malaysia. Okey, muka surat 58. Kubah merupakan atap atau bumbung yang melengkung dan menyerupai separuh bulatan. Tadi ada perkataan separuh sfera. Inilah. Separuh bulatan. Kubah di dalam masjid dapat memberikan kesan pantulan suara atau gema di dalamnya. Bukan sahaja kubah ni nak bentuk macam tu. Dia dapat memantulkan suara, bagi suara tu imam jadi kuat lah bila ada binaan yang macam tu. Dia memantulkan suara. Terdapat aneka reka bentuk kubah. Antaranya ialah bentuk separuh sfera, piring. Piring ni bentuk lah, bukan bahan. Piring, bintang dan bulat seperti bawang serta tirus di atas. Tirus ni tajam lah di atas dia. Tajam ni. Bawah ni bulat, atas ni tajam. Reka bentuk kubah seperti ini banyak terdapat di masjid di Malaysia. Selain itu, binaan kubah pula diperbuat daripada batu bata, konkrit, aloi, aluminium atau keluli dan disaluti dengan aluminium, tembaga atau polikarbonat. Polikarbonat ni campuran plastik lah. Okey, baik. Itu sahaja berkenaan dengan kubah masjid di Malaysia. Jadi cukup senang saja latihan tadi. Kamu siapkan Okey, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.